Ramadan ni dan juga menjelang Syawal, inilah masa untuk kita berkumpul. Betul. Berbuka puasa bersama. Ada tak morih bersama juga? Ada, pastinya kan? Ada. Tapi ada juga sekarang ni masyarakat kita yang lebih suka mempetikkan nuclear family. Terma apa tu kan? Dan ada juga yang lebih mengemarkan ada extended family. Dua terma. Ada dua kan? terma. Jadi kita nak tahu yang mana satu patutnya kita rapatkan kan, maksudnya ada ahli keluarga kita mungkin yang berada jauh dari mata kita tapi dekat di hati. Macam tu. Jadi hari ini kita nak bincangkan topik jauh didekatkan yang dekat diakrabkan. Bersama dengan tetamu di studio, Profesor Madya Datin Dr. Rafiq Saidon, Ketua Pusat Pengajian Pasca Siswazah Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Shah Alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Alhamdulillah. Okey. Jadi seperti yang kita ungkapkan tadi kan Datin, kita nak bercakap tentang nuclear family dan juga extended family. Jadi kalau dari sudut pandang Islam bagaimana sebenarnya? Okey, terima kasih Fika dan Irfan. Okey, kalau kita belajar berkaitan dengan family studies dua term yang penting lah. Pertama kita sebut nuclear family, setengah tu disebut nucleus family, satu lagi disebut extended family. So nuclear family itu maknanya kalau dalam bahasa Melayu tu keluarga kecil atau keluarga dekat. Extended family tu keluarga besar ataupun keluarga yang agak jauh. Okey, jadi keluarga nuclear family ni biasanya dia merujuk kepada satu keluarga yang ada ibu bapa dan juga anak-anak dalam konteks yang kecil. Tapi kalau extended family ni satu keluarga yang besar, yang mengandungi beberapa generasi yang masih hidup. Mungkin generasi datuk kita, ikutlah Ifan dengan Fika. Maknanya generasi mana yang masih hidup kan? Mungkin moyang atau moyang tu apa onyang mungkin moyang, generasi datuk kita, generasi ayah kita, and then kita, dan kalau kita dah berusia mungkin generasi anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita. Gitu. Jadi itu beza antara nuclear family dengan extended family. Okey, dalam konteks Islam Islam melihat family itu adalah satu support system yang sangat penting untuk kemajuan setiap individu. Jadi keluarga tu lagi besar lagi bagus sebenarnya. Jadi Islam lebih mengiktiraf extended family. Buktinya kita lihat ada pertalian keluarga dalam Islam ni. Bagaimana keluarga terbentuk? Pertama dengan pertalian darah, nasab yang sedarah, ada pertalian darah macam kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, datuk, pakcik-makcik, anak saudara kan. Itu yang pertama. Yang kedua melalui perkahwinan. Dengan perkahwinan kan terbentuk keluarga. Contoh mertua, ibu bapa mertua, ipar duat, and then anak tiri, adik tiri, semua melalui perkahwinan. And then satu lagi melalui susuan. Tapi susuan ni tidaklah commonly being practiced di Malaysia, jarang-jarang. Tapi once kita ada pertalian susuan, dianggap seperti adik-beradik juga kan. Jadi keluarga tu besar kan. Kalau dalam Islam ada 3 perkara tadi yang mengkaitkan istilah keluarga. Jadi dalam Islam ni kita lihat keluarga ni penting, keluarga besar ni penting. Pertama ni kita lihat konsep wali. Wali ataupun istilah Arab wilayah. So wali ni biasa kita dengar untuk dalam situasi apa? Irfan? Perkahwinan. Kita biasa dengar wali perkahwinan. Just imagine kalau wali utama, wali yang paling dekat ayah tidak ada. Bila tidak ada, dia akan pergi next kan. Ayah tak ada, adik-beradik, mungkin adik-beradik ayah, ibu bapa, adik-beradik ayah kita, pakcik-pakcik ataupun anak saudara, sepupu. Okey, itu wali nikah. Selain wali nikah, wali dalam nafkah. Kita biasa dengar kan, perwalian dalam nafkah. Contoh kalau ayah kematian ayah, kan, ayah gaib hilang, ataupun ayah tidak mampu untuk memberi nafkah, mungkin atas sebab terlalu miskin, sakit dan sebagainya, dia akan jatuh pada next keluarga yang paling dekat. Keluarga yang dekat dengan ayah kita. Mungkin adik-beradik ayah. Atuk kan. Atuk dulu, adik-beradik ayah, anak saudara, ada step-step dia lah. Kan? Jadi itu maknanya keluarga yang besar. Kita tak boleh fokus pada keluarga kecil kerana tanggungjawab tu dikongsi bersama. Next. Begitu juga kalau wilayah wali ni lebih pada lelaki kan. Kalau pihak perempuan, kita sebut custody, hadanah ataupun hadin. Kalau bahasa Inggeris
custodian. Jadi custody lebih kepada upbringing anak-anak. Kalau wali tadi lebih kepada benda-benda besar, memberi nafkah, tanggungjawab yang lebih besar, masa depan anak, education dan sebagainya. Tapi ibu ni lebih kepada upbringing, kasih sayang, memberi didikan, kemesraan dan sebagainya. So kalau dari segi apa tadi custody, hadanah, ibu. Kalau ibu tiada, ibu tidak sihat, ibu hilang sahadatlah sebagai ibu, dia akan turun juga kepada next keluarga dekat dan keluarga jauh. Lepas tu kita tak boleh nak nafikan peranan keluarga jauh ni dalam membentuk satu keluarga yang sempurna. And begitu juga dalam konsep pembagian harta bersaka. Pembagian harta bersaka kan, kita start dengan keluarga dekat dulu. Dan keluarga dekat tak ada, kita pergi keluarga jauh. Jadi dalam Islam begitu. Peranan keluarga besar ni tidak boleh dinafikan. Dia adalah tulang belakang. Kata family ni is a bedrock of the society. Kan? Maknanya kalau sempurnalah keluarga, sempurna cemerlanglah masyarakat, society. Kalau rosaklah keluarga, maka masyarakat tu bagaimana? Begitulah. Tapi kalau kita tengok dalam situasi sekarang ini, kalau kita bercakap mengenai keluarga extended, mungkin ada yang tidak mengenal pun saudara-saudara jauh yang kita kata. Betul. Mungkin berselisih pun tak kenal. Betul. Saudara ke? Anak siapa? Rupanya berkait. Rupanya berkait. Jadi, sebab kita tak boleh menyalahkan juga. Mungkin ada akibat kekangan masa. Betul. Ataupun disebabkan jarak yang terlalu jauh antara satu sama lain. Walaupun sekarang ini mungkin komunikasi itu ada, tapi mungkin komunikasi itu belum cukup untuk merapatkan lagi sesuatu hubungan. Anda kata kalau seseorang itu memang hidupnya dan juga membesar dalam satu ataupun sebuah keluarga yang nuklear, apabila bersama dengan pasangan yang mempunyai keluarga extended, mungkin dia anak tunggal lah, kahwin pula dengan orang yang ada adik-beradik 9, 10, bagaimana sebenarnya cara yang terbaik untuk menyesuaikan diri? Okey, satu soalan yang baik. Jadi kita bermula dengan kita memahami konsep keluarga tu sebagai seorang Muslim. Setidaklah berkata seorang Muslim. In fact, seorang Malaysia ataupun orang Asia kan lebih mementingkan kekeluargaan. Kan? Jadi untuk kita memahami konsep, saya rasa baik kita buat dululah sebagai persediaan untuk kita berkeluarga. Kan? Kita buat persediaannya macam Irfan ni, kita buat apa? Kalau anak-anak kita buat masa zaman sekolah, cikgu dia suruh bawa apa? Family tree. Betul lah. Dia buat family tree. Kan? Atuk kahwin dengan siapa, dapat siapa, adik-beradik atuk saudara kahwin dengan siapa, dapat siapa. Dan bawah tu ayah kita. Ayah kita, siapa adik-beradik ayah kita, kahwin dengan siapa, dapat siapa. And then kita kan. Kalau kita, adik-beradik kita semua kahwin dengan siapa, buat tree dia lah, ranting-ranting, dahan-dahan dia. Lepas tu kalau kita dah berusia 50-60 tahun, ke bawah lah pula. Kan? Anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak kita, kita cicit kahwin dengan saya, dapat siapa. So kita faham yang itu, insya-Allah kita faham konsep, dan kita bila faham ni kita mudah untuk mempraktiskan lah. The reality is keluarga ni sepatutnya memang dalam keadaan besar lah, kita sebut extended family, sebab peranan dia sangat penting kan. Tapi yelah, kita faham lah macam Fika kata, kehidupan hari ni penuh dengan kesibukan. Sibuk katanya. Kerja pagi kan, pergi pagi balik lewat petang. Jiran pun tak kenal. Jiran pun tak kenal. Apatah lagi keluarga yang duduk jauh daripada kita kan. So tapi kita ada aktiviti yang kita rasa kita boleh rapatkan keluarga ni. Kan? Kita sekarang ada social media, kita ada Facebook, kita ada WhatsApp, kita ada Instagram, Telegram dan sebagainya. Kita try himpunkan keluarga-keluarga dalam kumpulan-kumpulan tertentu dan try untuk berkomunikasi dengan mereka supaya kita membiasakan diri kan. Itu salah satu cara lah untuk merapatkan yang jauh kan. Beri keluarga kita dan juga keluarga suami kita. Sama jugalah. Kita biasakan, amalkan dulu dalam keluarga kita, and then bila kita mungkin berkahwin seperti Fika kata tadi, kita telah membiasakan kan diri. Dan satu lagi Fika, saya perasan lah, Malaysia ni kan satu negara membangun, tapi kita ke arah negara maju kan. Jadi masing-masing seolah-olah busy mengejar kehidupan kan. Jadi agak busy. Satu lagi tidak dinafikan lah, cost of living kita sangat tinggi kan. Duduk di bandar, duduk di kampung sama, maknanya cost of living tinggi. Jadi suami isteri terpaksa bekerja siang dan malam kan. Siang bekerja tak cukup, malam pula bekerja. Kalau suami seorang bekerja tak cukup,
isteri terpaksa bekerja. Jadi masa dengan anak pun kita rasa terbatas. Apatah lagi masa dengan keluarga lain, keluarga yang besar ni lah. Nak balik kampung pun terpaksa terpaksa menyusun jadual kan. Tapi itulah Datin, kalau kita cakap mengenai tak cukup masa tu, adakah itu semata-mata sebagai satu alasan? Sebab kalau kita cakap keutamaan, priority, kalau kita letak keluarga itu sebagai satu keutamaan nombor satu dalam tata kehidupan, masa itu boleh disusun atur. Betul, betul. Saya setuju dengan tu. Sebab itu saya katakan tadi, kita gunakan social media. Mungkin kita tak dapat berjumpa secara live, face to face. Tapi kita boleh berkomunikasi secara maya. Boleh je kan. Kita boleh video, video call. Kita boleh ber-Google Meet dan sebagainya. Mungkin pertemuan secara maya daripada tak ada. Itu sebab kalau orang kata dia busy, dia sibuk, jangan percaya. Takkan nak type hi pun tak boleh. Saat saja diperlukan. Okey, Datin Doktor, saya tanya pandangan jugalah kan. Mungkin ada yang individu sengaja tidak mahu merapatkan hubungan dengan extended family. Mungkin ada perbezaan dari segi status ekonomi keluarga mungkin, ataupun mungkin ada perselisihan faham yang mungkin berlaku sebelum ini kan. Jadi ada perkara seperti itu yang membantutkan pergerakan keluarga itu untuk dirapat-rapatkan. Jadi apa pandangan Datin Doktor tentang perkara ini? Okey, kalau kita faham kepentingan keluarga kan, konsep keluarga dalam agama kita, kita melihat kita akan meletakkan perbezaan pandangan, tidak persefahaman dari segi politik apa sebagainya, put aside lah. Tolak ke tepi. Yang penting adalah unity of the family, kesatuan dalam keluarga. Saya setujulah dengan Irfan sebutlah, maknanya setiap daripada kita ni macam kita buang dulu ego kita tu kan. Kan kita consider each other, kita memahami masalah antara satu sama lain, kita hormat, appreciate satu sama lain. Mungkin sekarang kita tak memerlukan, tapi akan datang mungkin kita akan memerlukan keluarga kita kan. Biasa kita dengar bila susah nak cari kawan pun susah kan. Bila kita senang kawan ramai, bila kita susah nak cari kawan. Tapi keluarga ni sebab ada ikatan kan, ada ikatan, ada pertalian kan. Maknanya keluarga juga, kita akan pergi kepada keluarga bila kita dalam keadaan kesusahan kan. Satu lagi kan, saya lupa nak beritahu, kehidupan moden ni kan, kehidupan keluarga moden ni sometimes kita terpengaruh dengan pengaruh daripada luar kan, negara maju. Perasan tak, negara maju ni dia lebih dia mementingkan soal privacy kan, privacy individualistik kan. Jadi kalau maknanya kalau kita satu ketika dululah, masa kita kecil-kecil, keluarga ni memang, keluarga besar ni senang untuk berhimpun, senang untuk bergotong royong kan. Betul. Kita buat majlis family gathering, tahlil, baca Yasin, family day kan. Senang untuk berkumpul. Lepas tu kan, bila mungkin kemodenan kan, jadi ideologi privacy tu makin lama makin datang. Jadi kita pun macam terikut dengan pengaruh tersebut. Keluarga tu jadi makin kecil. Jadi pada satu keluarga yang memang consist nuclear family itulah. Nuclear family tu pun masa sebelum ni dia besar. Kan satu family anak 7-8 orang, betul tak? 5-6 orang. Tapi makin lama makin kecil. Nuclear family tu menjadi kecil lah. Anak 2 orang. Kita lihat anak family di negara maju, anak dia berapa seorang? Kecil kan? Keluarga tu makin lama makin kecil. Makin privacy. Dan sekarang mungkin ada golongan yang tak nak berkahwin, lambat berkahwin, memang tak nak berkahwin. Jadi macam dari seorang kecil. Nampak tak, daripada besar kecil. Tapi Datin Doktor, kalau kita tengok zaman-zaman dahulu, mungkin sebuah unit keluarga itu harmoni. Tapi sekarang ini mungkin terlalu ramai yang toksik. Termasuklah ahli keluarga. Jadi mungkin ini akan mengacau emosi mereka. Jadi disebabkan itulah mereka menjauhkan diri, atau bagi mereka lebih baik menyendiri daripada rasa tertekan itu. Jadi tidakkah kita rasa bahawa baiklah kita menghormati hak dan juga pendirian mereka untuk tidak berkeluarga? Macam mana Datin Doktor? Okey. Kalau begitu, maknanya perlu kepada kefahaman jugalah kefahaman tentang pentingnya peranan setiap individu dalam keluarga. Dan lepas kita faham, kesedaran lah pula kan. Kesedaran. Faham kesedaran dan kita buat. And then mungkin cara yang kedua, siapa yang dianggap ketua keluarga lah. Ketua keluarga tu perlu memainkan peranan yang sangat penting kan. Kalau ketua keluarga dalam istilah keluarga besar, yang paling berusia lah kan. Sebab kita ingat
melakukan kebaikan kepada keluarga tu sangat-sangat diutamakan sebenarnya. Kan, sebab dalam lagi-lagilah bulan Ramadan kan, kita sekarang dalam bulan Ramadan, sangat digalakkan untuk melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan adalah didahulukan pada keluarga dulu. Jadi ahli keluarga ni yang sedarlah, dia kena tunjukkan dulu, especially ketua keluarga, tunjukkan dulu amalan membantu ahli keluarga. Sebab kadang macam dalam masyarakat kan, kadang kita tak sedar kan, contoh family terlalu besar kan, kadang kalau kita berada di atas lah, kalau kita berusia 60-70 tahun, kita tak sedar mungkin anak-anak kita, cucu-cucu cicit kita, dia ada konflik keluarga, berlaku perceraian kan. Bila bercerai kan, bekas suami bawa hal masing-masing kan. Jadi mungkin ada anak-anak yatim di situ, anak-anak yatim, anak-anak yang hilang tempat bergantung, anak-anak yang hidup dalam keadaan kemiskinan, melarat, yang memerlukan bantuan. Jadi kalau kita faham konsep keluarga besar tadi, sebagai wali tadi, mungkin wali ni terpanggil untuk membantu anak-anak tadi, anak-anak yang dalam keadaan memerlukan. Dari segi nafkah, bimbingan dan sebagainya. Tapi kalau ketua keluarga macam family tadi, yang ketua keluarga dalam satu keluarga besar tu tidak memainkan peranan, dia tidak menunjukkan contoh yang baik kepada ahli-ahli yang lain. Terabailah. Makin lama makin terabai. Jadi makin lama ahli keluarga, masyarakat tak melihat keluarga tu penting. Dia tak melihat keluarga tu mempunyai peranan yang besar. Sebab tidak ada konsep tolong-menolong, bantu-membantu kan. In fact dalam Islam pun, kalau kita nak bersedekah, utamakan keluarga dulu. Utamakan keluarga dulu. Saya ingat satu hadis Nabi kata, kalau kita bersedekah pada orang miskin, kita dapat 1 pahala. Kalau bersedekah pada ahli keluarga yang memerlukan, dapat 2 pahala. Kenapa 2 pahala? 1 pahala sedekah, 1 pahala menyambung hubungan silaturahim. Kan? Tapi sometimes kita tak mengutamakan keluarga kan. Kita orang lain dia tolong. Konsep rahmah dan kekeluargaan. Kita tak cari keluarga kita. Sebab tu family tree tu sangat penting, lekat kat dinding. Yang mana anak kita buat tu nampak kat dinding. Family tree tadi. Sebab sometimes melibatkan keluarga kompleks kan. Keluarga kompleks contoh macam dia berkahwin lebih daripada seorang, and then bercerai-berai, dan berlaku pula kematian. Jadi anak-anak yatim tu sometimes tak ada siapa pun ambil tahu kan. Kadang-kadang ada juga ibu ayah yang tidak memberitahu kepada mereka ini siapa itu siapa. Kita saudara. Mungkin kan. Ada pula konteks kahwin rahsia kan. Kahwin rahsia. Itu lagi kahwin di luar kan, di luar negara yang orang tak tahu kan. Jadi mungkin nasib-nasib anak-anak yang memerlukan yang memerlukan bantuan, pergantungan hidup terabai. Jadi pada saya setiap ahli keluarga tu perlu berperanan lah untuk menjaga ahli keluarga masing-masing. Sebab kita kan dah bulan puasa ni dan kita nak menjelang kepada bulan Syawal. Jadi apa tips yang terbaik untuk kita merapatkan hubungan yang mungkin dilupakan sebelum ini? Okey. Pertamanya, bulan puasa. Bulan puasa ni kalau boleh buat open day. Kita biasa open day ni hari raya, betul tak? Open day hari raya. Tapi kita lupa bulan Ramadan adalah bulan paling barakah dan pahala Allah akan bagi berganda-ganda. Ganjaran Allah bagi berganda-ganda compared tu bulan-bulan yang lain. Jadi bulan puasa ni kita dianjurkan untuk bersedekah. Contoh macam kita jemput ahli keluarga tadi untuk berbuka puasa di rumah. Kalau tak tersempat pun di rumah, mungkin kita set lah. Sekarang kan banyak package. Package buka puasa di luar, di hotel. Buffet kan? Di restoran, hotel. Macam hotel UiT macam UiT. Pula hotel UiT. Kan, jadi mungkin boleh mana-mana keluarga yang berpendapatan lebih boleh mengajak ahli keluarga yang extended ni untuk sama-sama berbuka puasa. Ataupun sekarang dia orang buat buka puasa macam ramai-ramai macam piknik tu. Di Padang Dataran Kemerdekaan lah, di Putrajaya, di mana-mana. Mungkin itu satu cara lah untuk menghubungkan silaturahim. Dan satu lagi kalau macam raya tu kan, kan istilah bagi duit raya tu kan. Duit raya tu betul lah, duit raya itu kita bagi kan. Kita tanda kita appreciate lah hubungan kekeluargaan. Tapi kalau kita
awal kan. Bulan Ramadan kan. Nak buat persiapan. Betul. Mana kalau bulan Ramadan kira kita ada rezeki lebih, kita bahagilah. Bukan istilah duit raya, kita sedekah. Sedekah kan. Sedekah sebab kita nak kejar pahala. Pahala di bulan Ramadan berganda-ganda. Di bulan Ramadan kita bahagi juga duit, istilah duit lah kepada anak-anak yang keluarga, anak-anak saudara dan sebagainya lah. Dan hari raya lah. Betul. Jadi dalam kesempatan masa ni jugalah kita ada satu budaya lah kalau di waktu Syawal nanti. Bermaaf-maafan. Itu penting. Tapi kalau boleh janganlah waktu Syawal je. Jadi sebab dalam keluarga ni bila masa yang ada, kesempatan masa yang ada, minta maaf lah kalau ada masalah. Dan yang jauh didekatkan, yang dekat kita akrabkan. Nanti kita buat family tree. Takut saudara. Okey, terima kasih ucapkan kepada Profesor Madya Datin Dr. Rafiq Saidon, Ketua Pusat Pengajian Pasca Siswazah Akademi Pengajian Islam Kontemporari Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam untuk konsep pagi